Kita terus fahamkan apa dia dikatakan sebagai sejarah lisan ataupun oral history. Apakah sejarah lisan? Sejarah lisan merupakan penyelidikan masa lalu atau sekarang dengan menggunakan ingatan peribadi, kenangan, evokasi dan kisah hidup individu yang kita kaji, yang kita jadikan dia sebagai orang sumber. Itu dikatakan sejarah lisan. Koleksi sistematik pengalaman yang disuarakan oleh orang-orang sebenar yang disimpan untuk perlihatan ataupun untuk perkongsian, untuk kenangan keturunannya ataupun untuk manusia selepasnya. Contoh, itu kegunaannya. Kenapa kita perlu mendokumentasikan, menyimpan sumber-sumber lisan ini? Jadi tafsiran tentang kehidupan seseorang sebagai biografi ataupun kerjaya. Mungkin dia adalah seorang bekas ahli politik. Pengalamannya sebagai ahli politik kita boleh dokumentasikan sebagai satu kenangan kepada orang yang nak mengkaji tentang tokoh ini pada masa akan datang. Mungkin orang ini adalah orang yang biasa, hanya seorang peneroka, hanya seorang pekebun sayur, mungkin seorang pekerja biasa, seorang orang yang paling tua di kampung itu. Kita boleh kumpul, kita dapatkan maklumat, pengkisahan tentang sejarah hidup, pengalaman mereka tentang masa yang mereka lalui. Jadi data yang dipinta, yang kita buat tadi daripada bahan yang kita kaji tadi, kita dokumenkan untuk memberikan satu peluang kepada orang lain untuk meneruskan kajian tersebut dan boleh dijadikan sebagai sumber yang akan digunakan pada masa akan datang. Mungkin individu yang kita kaji ini pada masa akan datang, umur kita tak tahu, mungkin dia tidak akan ada, dan bahan yang ditinggalkan itu akan menjadi satu kenangan dan menjadi satu bahan bukti yang sangat menarik, yang sangat penting dari segi sejarah. Itu kepentingan yang dikatakan sebagai sejarah lisan. Apakah tujuan dan ciri-ciri sejarah Islam? Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, salah satu tujuan penting sejarah lisan ini adalah untuk memanfaatkan pengetahuan mengenai masa yang bersejarah dari orang yang masih hidup, terutamanya orang-orang yang biasa. Bukan hanya orang-orang bangsawan, orang-orang yang terkenal, tetapi orang-orang biasa. Mungkin banyak orang telah menulis tentang tokoh-tokoh yang hebat, tapi tidak ramai orang tahu tentang masyarakat biasa. Mungkin itu kegunaan sejarah lisan yang kita boleh kaitkan. Satu lagi, kita lihat tujuan sejarah lisan ini juga untuk mengetahui bagaimana orang memahami dan menghuraikan aspek kehidupan sosial sesuatu masyarakat. Masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bajau, Kadazan dan sebagainya. Jadi kita nak memahami kehidupan mereka dalam keadaan semasa, pada waktu itu, pada zaman itu, pada masa itu. Dalam masa itu kita boleh memahami bila kita mengkaji dan kita mendokumentasikan maklumat daripada hasil daripada wawancara atau pertemuan kita dengan orang sumber tersebut. Jadi ciri-ciri sejarah lisan ini, yang pertama, penyelidikan yang berorientasikan individu ataupun peserta ataupun orang sumber yang saya katakan tadi. Jadi kita menyelidik berasaskan kepada orang sumber. Itu yang pertama. Kedua, penyelidikan datang dari sudut interpretasi. Kita melihat daripada sudut yang kita nak memahami seseorang individu berdasarkan kepada tema, sama ada secara tematik ataupun kronologi, yang nak kita jelaskan, yang nak kita huraikan, nak kita kaitkan dengan pengalaman individu ini dengan sejarah yang nak kita tulis, ataupun esei yang nak kita tulis. Yang ketiga, ciri-ciri sejarah lisan juga berkaitan dengan minat terkini mengenai struktur dan tujuan sesuatu cerita, sama ada dalam bentuk ceramah ataupun naratif. Jadi ramai orang yang ingin mengetahui, memahami apakah yang berlaku. Kalau kita lihat dari sudut negara kita di Malaysia hari ini, mungkin ramai orang yang tak tahu apa yang berlaku pada zaman pendudukan Jepun, pada zaman perjuangan menuntut kemerdekaan, zaman pembentukan Malaysia di Sabah dan Sarawak, zaman di awal kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, dasar-dasar negara semasa pemerintahan Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak,
Tun Hussein On, ini Tun Dr. Mahathir dah tinggal ke hari ini. Okay. Dia juga menggunakan analisis rangkaian ataupun analisis rangkaian modal sosial untuk pemahaman yang menjelas mengenai hubungan masa lalu dengan sejarah ataupun subjek yang berlaku pada hari ini. Misalnya kita akan melihat pencapaian, pengalaman yang diperolehi secara positif ataupun negatif. Okay, itu yang dikatakan sebagai sejarah lisan. Okay, kita cuba mendapatkan sesuatu data ataupun maklumat yang ikhlas, yang jelas. Ini maklumat yang dari hati nurani individu yang kita tanya, okay, yang benar-benar terlibat dengan sesuatu peristiwa. Dia adalah antara orang yang terlibat dengan pembukaan Fedah Sungai Buaya contohnya. Dia adalah seorang peneroka, yang salah seorang yang terlibat sebagai datang kuasa dan sebagainya. Dia adalah seorang penguru, dia adalah seorang ketua kampung, dia adalah seorang tok imam. Dia berfungsi, dia memainkan peranan penting di kampung. Jadi dia boleh menceritakan pencapaiannya, apa yang dia buat, pengalamannya, sama ada positif ataupun negatif, serta cabaran yang dihadapinya. Dalam proses dia menjalani kehidupannya dari segi membina kejayaannya, dari segi membentuk, membimbing masyarakat sekitarnya. Dan itu semua boleh kita dapatkan daripada orang sumber yang kita temubuat.